statistik. Berdasarkan kepada hipotesis yang dilakukan oleh ulama pemerhatian, mereka menghasilkan formula yang disebut sebagai teori. Teori ini diguna pakai oleh ramai ulama dan kebanyakan mereka bertemu malam Lailatul Qadar. Antaranya formula yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin. Bila jatuh sahaja hari pertama Ramadan pada hari Isnin, kebarangkaliannya malam Lailatul Qadar adalah pada malam 21. Maknanya malam ini. Jadi tujuan dia memang kita nak rebut 10 malam akhir. Tetapi bila kita tahu tanda-tanda yang menyeronokkan, kita berusaha lebih pada malam itu. Antara amalan yang ulama pesan, 3 amalan jangan ditinggalkan sepanjang 10 malam terakhir. Kalau kita tertidur terlepas, kita dah buat yang 3 amalan ni, kita masih lagi diberi ganjaran yang besar. Yang pertama, sedekah. Maknanya kalau katalah malam ni jatuh malam Lailatul Qadar, yang tukang masaknya mendapat masakan selama 1000 bulan pahala. Yang menyediakan rumah mendapat rumah pahala menyediakan rumah selama 1000 bulan. Yang menjadi imam mendapat pahala menjadi imam 1000 bulan. Yang membaca doa diberikan pahala mengabulkan hajat orang lain, baca doa orang lain selama 1000 bulan. Itu antara sedekah yang lain. Sedekah amal jariah dalam bentuk pemberian. Sebab itu kita digalakkan bagi di malam hari untuk bulan Ramadan 10 malam terakhir bagi. Kalaulah RM1 kita bagi bersamaan dengan 700, sebab firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. 1 biji sama dengan 700. Kalau bulan Ramadan digandakan 700, maka kita dapat 490,000 pahala dia. Kalau kena malam Lailatul Qadar, 490,000 selama 1000 bulan. Hanya RM1. Yang kedua, pesanan ulama apa dia? Baca Qul Huwallahu 3 kali. Sebab 1 Qul Huwallahu bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. 2 Qul Huwallahu bersamaan 2/3 Al-Quran. 3 Qul Huwallahu bersamaan dengan 3/3 Al-Quran. Maknanya siapa baca Qul Huwallahu 3 kali tiap-tiap malam, sama macam dia dapat pahala khatam Al-Quran. Kalau katalah Al-Quran ada huruf lebih kurang 700,000 huruf, satu huruf dikalikan dengan 10, maka kita dapat 7 juta. 7 juta amalan kita untuk khatam Al-Quran itu kalau kena pada malam Lailatul Qadar bersamaan dengan 7 juta selama 1000 bulan. Yang ketiga, pesanan ulama, buat baiklah kepada ibu bapa. Birrul walidain. Buat baik kepada ibu bapa. So, apa amalan sahaja yang boleh dibuat baik dengan ibu bapa, maka buatlah tiap malam. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu, kalau kena malam Lailatul Qadar, kita mendapat pahala berbuat kebajikan pada ibu bapa selama 1000 bulan. Kalau mak bapak dia rasa seronok dengan dia telefon saja, telefon pun okey. Kalau rasa dengan bagi duit, nasib kau lah. Orang seronok bagi duit. Kalau seronok bagi macam-macam lah. Itu nasib kita. Jadi, apa yang penting? Birrul walidain, ini antara 3 amalan. Siapa yang tak ada mak bapak, maka ulama berpesan, buat baik kepada orang yang kalau mak bapak dia ada, mak bapak dia suka orang tu. Mak bapak dia ada, mak bapak dia suka orang tu. Contoh macam kalau arwah Tok Nafar tak ada, Tok Nafar ada suka dengan satu orang yang duduk dekat area mana-mana kan. Api ziarah dia, itu dikira sebagai birrul walidain. Buka puasa dengan dia, bagi hadiah kepada dia. Itu antara cara birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Baik. Yang Dana buat tadi, nanti semua yang mana boleh jadi imam untuk jadi imam, bukan apa, mengikut jejak langkah apa yang Tok Nafar buat satu ketika dahulu. Ketika Tok Nafar seminggu sebelum meninggal, Tok Nafar ajak kita semua untuk pergi mandi mayat. Kan kata kita tak tahu, tapi nak make sure betul tak betul. Cara seminggu sebelum kan 2 kali Tok Nafar bagi kita berlatih bagi mandi jenazah. Bukan sebab nak tengok betul tak betul. Jadi insya-Allah selepas ni pun kita akan buat macam ni lagi. Mana-mana yang ada akan naik ke nanti lagi. Mudah-mudahan diberkatkan semua. Terima kasih Bapak Haji. Saya mohon diri semua mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir, kepada yang jadi imam. Barakallahu fikum. Allah hidikum. Allah yaftah alaik, dan kepada semua yang menyediakan makanan.
Macam siapa yang malam ni menyediakan makanan, tak kira lah ayam ke kurma ke apa sahaja, semuanya akan mendapat pahala semua orang yang ada di dalam majlis hari ini. Sebab Nabi habaq dalam satu hadis yang panjang, Nabi kata bagi makan pada orang yang buka puasa. Sebab siapa yang makan buka puasa tadi dengan makanan yang orang tu bagi, pahala orang yang puasa tu akan dapat balik kepada dia semua. Maka kata guru kami Syekh Nurul Mahmud Al-Majid, boleh jadi orang yang puasa tu pahalanya banyak adalah datang daripada orang yang buka puasa dengan makanan yang dia bagi. Maka sahabat tanya Nabi, macam mana kami nak bagi makan semua orang, kami bukan orang kaya? Sebab dia ingat macam kita nak kena bagi. Nabi kata, tak, bagi sebiji kurma pun dapat juga semua pahala orang tu. Kalau tak boleh sebiji kurma, bagi ayam masak pun tak boleh. Ini 3 sunnah Nabi yang Nabi galakkan kita. Apa dia? Yang pertama, Nabi galakkan kita untuk buat amalan sampai sekecil yang paling kita boleh. Tak boleh buat yang paling kecil je bagi ayat kosong. Mana ada rumah dalam kawasan ni buka puasa dengan ayat kosong saja. Mana ada semua ayat warna. Mesti ada color, mesti ada gula, mesti manis. Maknanya paling lekeh lah ayat masak. Itu pun dapat pahala semua orang yang puasa. Di malam ni kita akan kongsi-kongsi. Ada yang bagi kawan yang bagi sikit, ada yang bagi. Maka pahala dia pusing-pusing. Jadi itu buka puasa bagi. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim. Walaupun selamat berpuasa, selamat mencari 10 malam yang terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan dengan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.